Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ketemu lagi kita dalam kelas RBT tingkatan 3. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk baru lah sikit, iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Tajuk yang agak ringan. Sebelum tu, macam mana kamu punya perkembangan, kamu punya report ni, laporan. Kamu punya laporan. Okey. Siapa yang tak tahu nak buat laporan tu boleh tengok video yang lepas lah, video kelas minggu lepas. Ni buat laporan ni. Ni laporan kena siap ni. Laporan. Sambil-sambil buat laporan tu kita masuk tajuk baru . Laporan tu kamu kena buat terus step by step, hari demi hari. Sampailah ianya siap. Okey, tak tahu nak buat, ada apa-apa kemuskilan boleh PM. Okey, laporan tu boleh juga buat secara bertaip. Folio folio ni kamu boleh buat secara bertaip dan juga secara boleh juga untuk kamu tulis tangan. Okey, hari ini kita masuk tajuk baru iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Sesuatu produk yang ingin dipasarkan harus diiklankan agar dikenali oleh pengguna. Agar dikenali oleh pengguna tu dipanggil, sebab tu dipanggil reka bentuk dalam perniagaan. Okey, periklanan, marketing. Okey, reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okey, kita tengok maksud pemasaran. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Menurut Philip Kotler, pemasaran ialah satu proses sosial dan pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk dan nilai antara satu sama lain. Marketing, pengeluar kepada pengguna. Kalau tak ada pemasaran, tak ada marketing kan? Macam mana pengguna ni nak tahu produk kamu ataupun produk-produk orang lain? Okey. Daripada pengeluar ni, kilang ni. Contoh kereta Proton. Macam kereta saya ni. Okey, pengeluar. Menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, kereta tu dibuat di kilang. Kemudian pergi ke gudang. Kegiatan menyimpan produk dalam gudang. Di sini juga aktiviti akhir seperti melabel dan membungkus dilakukan. Kemudian kepada pengguna akhir. Pengguna yang membeli produk bagi kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Ataupun pengguna organisasi. Teksi semua ni dipanggil pengguna organisasi . Okey. Pengangkutan. Aktiviti mengagihkan produk dari satu tempat ke satu tempat. Ni biasa ni. Promosi. Aktiviti mengiklankan pengiklanan, promosi jualan langsung dan publicity untuk memperkenalkan produk. Perniagaan. Aktiviti jual beli produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey . Okey, ni buat ni. Praktis formatif ni. Nyatakan masuk pemasaran dah ada kat atas. Nyatakan aktiviti dalam pemasaran dah ada kat atas . Okey, menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Peranan reka bentuk dalam pemasaran memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Kalau kita kena tengok gambar baru senang. Okey, ni. Beberapa reka bentuk fail yang dihasilkan melalui ciri fungsi produk. Reka bentuk fail, fail poket, fail pengurusan, fail sijil. Okey. Apa pentingnya reka bentuk ni? Kita senang cerita lah bagi mudah faham. Reka bentuk ni, bila kamu buat
reka bentuk yang menarik, kan, pelbagai-bagai fungsi, pelbagai-bagai jenis. Jadi pelanggan tu dia ada banyak pilihan. Dan produk-produk ni bila ada pelbagai fungsi canggih, kan, dengan warnanya, dengan ada kelebihannya, jadi produk tu senang laku. Itu cerita dia. Senang nak jual. Okey, reka bentuk produk. Lazimnya reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna akan mudah dipasarkan. Bila dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, akan mudah dipasarkan. Namun, produk dengan reka bentuk nilai tambah seperti menarik, unik dan selesa boleh mempengaruhi pasaran bagi produk tersebut. Contoh, kursi, kan. Banyak ada kursi dekat ni dalam pasaran. Dekat kedai, kat mana-mana online ke, kedai tak online pun, kedai-kedai perabot ke, banyak kursi. Tapi untuk memenangi hati pelanggan tu, suatu produk tu mestilah unik. Kalau unik, pelanggan lebih tertarik. Okey. Contoh, reka bentuk meja makan yang ringkas, tidak memerlukan ruangan besar. Okey, ni semua ni, semua cantik-cantik. Atau cantik, selesa, paling penting sekali harga lah, kan. Harga okey, lakulah dia. Kalau cantik, unik, harga mahal, tak laku juga. Okey, kekuatan dan kelemahan produk. Kekuatan, reka bentuk kipas. Kuasa putaran angin yang kuat dan laju. Kelemahan, reka bentuk kipas yang kurang menarik. Kekuatan, reka bentuk kipas menarik. Kelemahan, fungsi kipas menaiki kuasa putaran angin yang perlahan. Reka bentuk balang makanan. Ni dengan ni, mana lebih menarik? Dah tentu yang ni. Tapi kelemahan dia, tidak kedap udara yang menyebabkan makanan ini mudah rosak. Tapi orang tak kira, kan. Yang penting ni, nampak macam ni, dah tentu harga lebih mahal yang ni berbanding yang ni. Beberapa reka bentuk produk yang saya memiliki ciri kekuatan dan kelemahan. Okey. Nilai produk. Nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Nilai terhadap suatu produk dan perkhidmatan akan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Okey, reka bentuk radio yang boleh menyokong aplikasi internet. Reka bentuk radio yang tidak boleh menyokong aplikasi internet. Okey. Nilai perkhidmatan. Reka bentuk kursi pada perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan kepada pengguna yang memilih kelas perniagaan. Okey, business class. Seat dia macam gini, seorang-seorang. Ni ekonomi kelas, duduk ramai-ramai. Dah tentu yang ni harga mahal. Harga mahal. Yang menjadi pilihan pelanggan yang ramai, yang ni. Yang ni, orang ada duit je boleh. Okey, trend. Trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Trend berlaku dalam tempoh tertentu dan berakhir apabila berlakunya perubahan trend yang lain. Contoh, telefon. Trend. Trend zaman dulu macam gini. Kemudian di-upgrade macam gini. Kemudian, ni paling latest. Lepas pada ni, tak tahulah macam mana, kan. Okey. Itu trend. Itu juga apa-apa lah. Bukan barang elektronik saja, apa saja, kereta ke, pakaian pun sama, ikut trend. Zaman kamu tengok cerita Piramli dulu, pakaian dia macam lain. Kan? Sekarang dah macam lain. Tapi masih mencirikan budaya Asia Tenggara. Jadi kamu kena, fashion ni, dia bagus sebenarnya, kan, menunjukkan kita kreatif, kan. Tapi kena mengekalkanlah ciri-ciri kita sebagai orang Melayu, orang Islam. Kena ada cara berpakaian dia, yang melambangkan kita ni seorang yang sopan santun. Okey.
saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Setiap produk mempunyai pengenalan diri sebagai identiti. Pengenalan diri produk, penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali, keboleh percayaan kepada jenama, penjenamaan. Sesuatu produk mesti ada penjenamaan, branding. Contoh, beras ada cat rambutan, ada cat jasmin, ada juara mutiara, ada jenama Skin-Chan, ada jenama Taj Mahal, branding. Apa-apa pun kan. Telefon, Nokia, Samsung, iPhone, Huawei, Xiaomi. Macam lagi ya. Penjenamaan produk, brand name. Contoh, Jasmine, Lexus. Okey. Bentuk nama, brand name. Kereta api Tanah Melayu Berhad. Bentuk cap dagangan. Ini. Ni semua ni ada maksud ni. TM, tanda untuk trademark dan masih belum didaftarkan. Kalau R, jenama yang telah mendapat kelulusan pendaftaran mengikut undang-undang untuk digunakan oleh penjual secara eksklusif. C, hak cipta sesuatu produk. Okey. Kesetiaan. Kesetiaan pengguna ialah pilihan pengguna untuk terus kekal dengan produk dan jenama tertentu. Untuk terus kekal terhadap suatu jenama, pengguna akan memilih kredibiliti, kualiti, reka bentuk terkini, selamat dan harga yang kompetitif. Okey. Tengok ni. Vitagen. Ataupun apa yang lagi satu tu. Macam Vitagen juga. Lupa pula. Yang botol dia yang kecil sikit. Yakult. Tengok kesetiaan. Sebab dia ada ni. Dia ada ditekankan ni. Kata-kata ni. Sistem penghalaman baik bermula dengan Vitagen. Okey, boleh diingat. Reka bentuk dapat menguasai pasaran kerana produk yang mempunyai identiti boleh diingat oleh pengguna. Identiti tersebut merangkumi fungsi warna atau bentuk fizikal. Senang ingat lah. Dikenali, reka bentuk produk dapat menguasai pasaran kerana telah dikenali oleh pengguna. Artinya produk telah lama berada di pasaran dan boleh dikenali walaupun hanya melalui bentuk fizikalnya sahaja. Satu produk tu yang lama, kita tengok bentuk dia pun kita dah tahu. Macam ni. Dia nama apa ni? Tupperware. Kemudian, keboleh percayaan kepada jenama. Pengguna akan memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri yang terbaik dari segi kualiti, fungsi, jaminan, keselamatan dan reka bentuk. Okey, keboleh percayaan. Kemudian, pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Salah satu cara untuk meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan dan keuntungan adalah dengan melibatkan kegiatan rakan strategi. Gabungan daripada pengeluar produk dan perkhidmatan yang berbeza memberikan kesan kepada pengukuhan jenama dan pengurangan kos. Ni, rakan kongsi. Ni. Perkongsian teknologi jenama Mitsubishi dengan Proton. Ni. Mitsubishi dan Proton di rakan kongsi. Perkongsian teknologi jenama Honda dengan Proton. Rakan kongsi. Okey, rakan strategik perniagaan. Rakan strategik perniagaan ni, kita tengok dengan menggunakan rakan strategik perniagaan. Hal ini dapat menunjukkan kerjasama dengan rakan strategik yang beraya maju, pengalaman yang menentukan kedua-dua pihak. Contohnya, motosikal dan enjin nasional dikenali sebagai Modernas yang menghasilkan pelbagai model motosikal. Bagi memperkukuhkan Modernas ni, dia bekerjasama dengan dua rakan strategik perniagaan iaitu KYM dari Korea dan Bajaj Auto dari India. Modus operandi Modernas adalah dengan mengambil model yang sedia ada daripada rakan strategik perniagaan, menjalankan semula dan memasarkan di negara ini. Dia buat rakan strategik dengan KYM Co dari Korea dan juga Bajaj Auto dari India. Okay.
kolaborasi lah. Supaya produk tu lebih berdaya maju dan juga lebih berketerampilan dan lebih orang yakin untuk beli. Okey. Kaedah reka bentuk pengiklanan. Reka bentuk iklan ni mestilah menarik macam-macam cara lah. Reka bentuk penilaian adalah kaya dalam bentuk audio dan visual yang kita bagi disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan memasarkan produk. Ni cara kamu nak buat iklan lah. Kan? Kaedah reka bentuk. Pertama, matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang, gambar pegun. Matlamat produk. Ada orang buat iklan dengan cara dicerita di iklan menggunakan matlamat produk yang terperinci. Contoh, kasih Gold Junior, Kismis. Bukankan tenaga, mengawal selera, membantu mengurangkan risiko diabetes. Ni, penyampaian fakta. Okey. Ni contoh lah. Contoh ni, contoh-contoh iklan yang pakai cara matlamat produk. Contoh dia macam ni. Contoh yang iklan yang memberikan fakta. Macam ni. Iklan yang buat demonstrasi. Lazimnya kaedah iklan ni sampaikan rakaman yang diarahkan media masa atau secara langsung pada pengguna. Go shop. Go shop ni go shop. Demonstrasi. Perbandingan. Ni iklan sabun biasanya. Kamu tengok sabun jenama X dengan sabun jenama tertentu lah dia buat perbandingan. Sabun XY ni cuci baju tak berapa bersih. Sabun yang dia nak jual tu cuci baju memang bersih. Macam tu. Kiasan atau ibarat. Ni kenyataan merangsang. Ni semua untuk ayat-ayat marketing gambar pegun. Ada juga iklan gunakan gambar pegun je kosong. Iklan yang bagus supaya titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Iklan lazimnya dipaparkan dalam media cetak. Media pengiklanan. Kita sampai media pengiklanan dah kot . Okey, media pengiklanan ada media massa, iaitu media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Sekarang banyak orang niaga dekat Facebook, Insta, kan? Kat sini sekarang. Dalam surat khabar semua ni kurang. Media cetak kurang sikit. Kat sini banyak media sosial. Media cetak. Media cetak ni apa? Kamu tahu kan media cetak ni apa? Iklan melalui surat khabar, majalah, brosur, katalog, poster. Itu dipanggil media cetak. Iklan dekat surat khabar dan majalah. Ni. Pelayan edaran katalog. Media elektronik. Televisyen. Okey. Televisyen, radio dan juga papan digital. Media elektronik. Iklan radio dalam radio. Kemudian media sosial. Ni banyak sekarang. Antara aplikasi media sosial yang sering digunakan ialah Facebook, Instagram, blog dan juga lain-lain. Ni iklan. Senang mudah faham. Yang biasa niaga tu lagilah tahu. Okey. Cukuplah sampai 145. Okey. Kalau ada cabar minda sila buat. Ada cabar minda tadi muka surat. Mula-mula tadi. 138 dan juga 138.
127. 138 dan juga 127. 138 dan juga 127. Okey. 127 dan 8. Okey. Siapa yang dah menonton video ni, sila like dan juga tulis nama penuh kamu dan juga kelas kamu di ruangan komen. Dan yang paling penting, kamu jangan lupa isi borang kehadiran di pin message dalam grup Telegram tu. Borang kehadiran tu sangat penting, tolong isi. Dan juga pastikan laporan kamu berjalan dengan baik, kamu punya folio tu. Sebab tu adalah markah PT3 kamu. Pastikan folio kamu tu dia punya perkembangan dia ada perkembangan setiap hari buat sikit sampailah siap. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya saya. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.